الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi ini kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan ayat yang ke-78 daripada surah Hud yang kita belajar ini. Kita baca dahulu, mudah-mudahan kita akan dapat pahala daripada bacaan yang kita baca ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود
musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Sadaqallahul azim. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Dan ketika mana datangnya malaikat ini yang menyamar menjadi manusia, kemudian bergegaran ataupun bergegaslah di kalangan kaum mereka ni, yuhra'una ilaih, datang untuk cuba mengganggu pemuda yang menyamar, malaikat yang menyamar menjadi pemuda yang tampan tadi. Para hadirin sekalian, kita cerita pada minggu yang sudahnya, cerita tentang mengenai bagaimana kaum Nabi Lut ini akan dihancurkan oleh Allah. Nak dihancurkan oleh Allah kaum Nabi Lut ini dengan satu tabiat yang keji dalam agama. Tabiat yang keji ini, kita tahu bahawa di mana kaum Nabi Lut ni, mereka nya meminati lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Dipanggil apa dia, liwat ataupun dipanggil lesbian, gay ni penyakit yang berlaku di zaman Nabi Lut alaihissalam. Zaman semua penyakit dahulu ni kira-kiranya berlaku juga zaman kita ni. Jangan kita ingat zaman dahulu berlaku, zaman kita tak berlaku. Tak. Penyakit-penyakit zaman dahulu ni sampai hari ni melekat. Tabiat yang sama juga melekat. Di mana satu kaum yang disebut dengan kaum Nabi Lut, Allah dia nak hancurkan kaum Nabi Lut. Allah buat satu cara. Bagaimana nak hancurkan kaum Nabi Lut ni? Allah jadikan malaikat yang berupa menjadi seorang pemuda yang cantik. Bukan seorang, bahkan datang malaikat tadi dengan 3 orang malaikat. 3 orang datang malaikat. Kemudian apabila datang pada Nabi Lut alaihissalam ini, yang menyebabkan Nabi Lut alaihissalam ni wadaqa bihim zar'a. Kita tahu apabila Nabi Lut alaihissalam didatangi tetamu, datang tetamu ni yang menyebabkan daqa bihim zar'a. Dada Nabi Lut ni jadi sempitlah. Kerana apa dia? Kerana ada tabiat yang hodoh, yang buruk yang berlaku di kalangan penduduk kaum Nabi Lut alaihissalam ini sendiri. Di mana kaum Nabi Lut ni apabila tahu saja waktu mana datang malaikat ni, kita baca dalam ayat yang sebelum daripada ni, Allah Subhanahu wa taala cerita waktu mana sampai saja mulut Nabi Lut tu dia sebut terus. Dia kata apa dia? Haza yaumun asib, disebut. Hari ni lah hari yang paling, orang panggil hari yang paling malang dalam hidup. Haza yaumun asib. Hari yang paling teruk ataupun hari yang paling malang dalam hidup ataupun paling payah yang nak dilalui hari ni. Bila dalam hidup ni yaumun asib, hari ni lah. Kerana apa dia payahnya menjadi Nabi Lut? Kerana di waktu itu datangnya malaikat yang menjadi seorang menjadi pemuda yang handsome semua. Bila datang saja waja'ahu qaumuhu, dan kita nak sambung hari ni nya, Allah cerita tentang kaum dia ni. Bila sampai saja mereka ni, lalu bergegaslah datang kaum mereka ini sendiri. Ceritanya kalau kita baca dalam tafsir, yang membocorkan rahsia kedatangan tetamu ni siapa? Isteri Nabi Lut alaihissalam. Isteri ni sendiri yang buat PA ni. Isteri buat PA apa dia? Bagi tahu pada orang kampung dia. Dia datang lah, tetamu datang rumah aku tu, dia kata. Ada datang tetamu ni, maknanya kamu datang tengok tetamu ni handsome semua ni. Tetamu yang menyebabkan akhirnya seluruh penduduk kampung tu tahu. Seluruh kaum tu tahu yang di rumah Nabi Lut adanya tetamu yang handsome semua. Ni penyakit ya. Penyakit di mana jantan berkenan jantan dipanggil. Penyakit yang apa dia? Yang hidup dia nya dalam keadaan yang dia tak nampak yang perempuan tu cantik. Yang dia nampak jantan dengan jantan. Penyakit ni berlaku zaman kita sekarang. Ini berlaku ni. Anak budak-budak universiti berlaku jantan sama jantan. Budak-budak college betina sama betina, senang ceritanya. Ni punca apa dia? Punca setelah mana mereka ni rasa bahawa dalam hidup mereka ni mereka nak buat satu tabiat yang luar daripada kebiasaan. Ni yang berlaku di kalangan masyarakat kita ni. Kalau kita tak buat undang-undang Islam,
tak buat peraturan Islam, selagi itulah kita akan mengeluh sampai bila-bila. Tapi kalaulah sekiranya kita ada undang-undang Islam, kita tak akan mengeluh. Kenapa? Siapa yang berjaya tangkap terlibat dengan perkara demikian, dia akan dibunuh nanti. Dia ada undang-undang Islam. Undang-undang Islam ajar supaya apa dia? Orang yang jenis macam ni dia akan mendatangkan penyakit yang banyak lagi. Penyakit AIDS misal contohnya. Penyakit apa dia? Penyakit liwat. Penyakit ni akan merosakkan banyak benda. Ni kumpulan LBGT dia panggil. Kumpulan yang jenis kumpulan yang jenis suka di antara, sehingga kan ada perempuan yang datang Irsyad Manji baru-baru ni. Irsyad Manji ni datang untuk nak rasmikan buku dia, nak buat pelancaran buku dia, dan ada lebih kurang 70 orang datang majlis pelancaran buku dia ni sendiri. Sepatutnya bagi anda lah, kerajaan dah tahu dah di Indonesia tak benarkan orang perempuan macam ni. Kita tengok Lady Gaga kan, betul ke nama dia Lady Gaga? Nak sebut Lady Gaga tu tak dibenarkan di Singapura. Singapura yang negara bukan Islam. Kita boleh bayangkan di Indonesia tak dibenarkan. Singapura tak benar, Indonesia tak benar. Sama juga dengan kita ni. Patutnya kitanya hentikan orang yang macam ni. Ni simbol yang namakan dengan orang yang merosakkan masyarakat. Tiba-tiba boleh benarkan masuk. Irsyad Manji ni boleh masuk, boleh lancar. Ni satu benda yang patutnya dipandang serius di kalangan orang yang bertanggungjawab, dipanggil macam. Cerita mengenai yang ni berlaku. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Datang berkejaran. Yuhra'una ilaih. Masing-masing datang untuk nak ganggu tetamu Nabi Lut alaihissalam ini. Yuhra'una ilaih. Wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Dan mereka ni sejak zaman-zaman dahulu lagi buat PL perangai ni. Wa min qablu kanu. Perangai mereka ni tabiat turun menurun. Tabiat yang hodoh ni berlaku ya'maluna as-sayyi'at. Kerja mereka nya Allah nak sebut buruknya perangai ni, Allah gambarkan dengan ayat yang ya'maluna as-sayyi'at. Allah kata keji perangainya, hodoh perangainya. Allah tak sebut jantan dengan jantan tak. Tapi Allah guna ya'maluna as-sayyi'at. Benda yang keji yang mereka lakukan ini sendiri. Perangai yang hodoh yang mereka lakukan ini berlaku sejak bila? Min qabl. Sebelum daripada ni lagi. Bukan daripada PL zaman Nabi Lut tu saja, tidak. Tapi sebelum daripada itu ada dah. Datuk mereka buat PL itu, bapa mereka buat PL ni, turun pada anak-anak. PL yang buruk dan keji ini sendiri. Qala ya qaumi haula'i banati. Nabi Lut alaihissalam, dianya sayangnya pada kaum dia ni, dia kata apa dia? Qala ya qaumi haula. Dia kata, wahai kaum aku, dia kata, haula, orang ni, dia kata orang ni kamu jangan usik lah. Orang tetamu yang datang ni kamu jangan usik. Tapi haula ibanati, anak-anak aku ni ramai Allah jadikan perempuan semua. Kalau kamu berkenan, kamu kahwin dengan anak perempuan aku. Jangan kamu nak kacau tetamu lelaki ni. Kamu ni lelaki. Oleh kamu ni lelaki, tiba-tiba kamu nak kacau dengan orang lelaki juga. Apa faedah perangai kamu ni? Buruknya perangai kamu. Ni kumpulan macam ni. Para hadirin sekalian tahu, mula-mula mereka PL mereka buat benda yang keji ni sembunyi-sembunyi. Tapi apabila mereka ni dah ramai sangat terlibat, mereka tak boleh sembunyi lagi. Benda yang buruk ni tak sembunyi lagi. Dia akan jelas. Apabila dia jelas, dia boleh pakat nak buat benda yang buruk tu. Mereka boleh pakat nak buat benda yang buruk. Zahir. Allah jadikan, kalau dah mula zahir dulu kan, waktu mana terlibat dengan gay, lesbian ni sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang dah mula jelas lah. Ni peringkat yang jelas ni mula peringkat yang kedua dipanggil. Sebelum sampai peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga ni apa dia? Peringkat di mana Allah akan hancur dan musnahkan kaum itu. Ni Allah akan hancur dan musnahkan kaum itu dengan cara bagaimana? Setelah mana mereka buat dua perkara yang pertama. Mula-mula sembunyi, tapi lama-lama dia akan tambah, dia akan jelaskan sikit. Yang jelas ni sekarang dah berlaku dah. Tu yang Nabi biasa sebut hangat. Kita jangan biarkan masyarakat kita ni mengalami kehancuran. Jangan biarkan masyarakat kita ni buat benda yang dihancurkan.
Baru-baru ni kan ada himpunan belia 1 juta belia yang dibuat di Putrajaya. Anak sebut dan dana tu oleh anak kata, kenapa kita nak hancurkan belia kita? Panggil kumpulan K-pop panggil kumpulan yang namakan dengan puak-puak daripada Korea datang untuk menyanyi. K-pop sungguh lah dia. K-pop ni sampai pakai seluar pendek tu, kemudian menyanyi di atas pentas tersebut. Panggil belia supaya tengok benda demikian. Benda yang demikian ni bukan membawa kebaikan pada ummah, tak, dia boleh menghancurkan ummah. Manakala program Ustaz Azhar Idrus dia dibatalkan, tempat yang sama kan, di kawasan yang sama, PICC kawasan demikian. Nak sebutnya gambaran apa dia? Kita nak hancur ke kita nak bina masyarakat? Patutnya benda-benda yang demikian, program Ustaz Azhar Idrus, budak-budak muda remaja datang. Macam Ustaz Ahmad Dasuki ni orang tua-tua datangnya. Manakala program Ustaz Azhar Idrus ni, budak-budak remaja yang datang. Remaja yang datang, kita nak bina remaja ke kita nak hancurkan remaja? Mana yang lebih baik? Panggil jahat Ustaz Azhar Idrus, bagilah tazkirah, bagilah ingatan pada remaja-remaja ni. Nak bangunkan ummah. Tiba-tiba kita boleh pergi batalkan program. Kenapa dia? Kerana takut gangguan lalu lintas. Takut. Panggil apa dia? Panggil K-pop panggil penyanyi Korea ni untuk nak hancurkan remaja-remaja pemuda belia kita. Dosa siapa yang menganjur tu? Tanggungjawablah dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Itu yang namakan dengan kehancuran. Tak cukup lagi dengan pembuangan bayi, kemudian kita tengok kemusnahan remaja, kita boleh tengok bagaimana kehancuran. Allah tunjuk sikit, bala sikit kena 17 cedera, kena apa dia, berlaku kemalangan jalan kereta dan sebagainya. Nak suruh jadi pengajaran lah pada kita, jangan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni sendiri. Mana majlis fatwa dipanggil demikian? Majlis fatwa yang senang nak bagi fatwa tu mana? Yang biasa bagi fatwa tu fatwa ni, tiba-tiba yang ni kenapa diam? Nak sebutnya gambaran apa dia? Benda-benda yang demikian ni menghancurkan masyarakat, yang membawa kemusnahan dalam masyarakat. Ni peringkat yang kedua. Kita kena ingat, lepas ada peringkat yang kedua, tak ada lagi dah. Tak ada dah. Dulu sembunyi, buat maksiat ni orang sembunyi orang nak buat maksiat. Cuba tengok zaman P. Ramlee kan, dia nak jumpa dengan tunang bukan makwa dia ketuk botol je, ting gitu. Sembunyi je. Zaman-zaman dahulu sembunyi je, nak buat maksiat sembunyi. Orang yang nak jumpa pakwa dengan makwa ni, lari bawa kasut tu, terjinjit ni, lari nak jumpa dengan pakwa ni, menyorok, tak bagi tahu pada mak, tak bagi tahu, sembunyi. Sekarang cuba tengok, bagi tahu pula, mak, leman dah sampai dia sebut. Zaman kita sekarang ni anak-anak bagi tahu ni, mak, dia kata saya nak keluar ya mak. Mak diam, tak berani nak sebut. Kenapa dia? Kerana ni kemusnahan yang sedang berlaku. Tegur anak, bahaya. Ni baru peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, di mana Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya umat. Kalau kita tak diberitahu, tak diingatkan. Para hadirin sekalian tengok di Syria kan. Syria ni bumi ulama yang ramai. Bukan tak ramai ulama, paling ramai ulama, tapi ulama tak menegur, ulama tak ingatkan. Allah jadikan ulama-ulama tu dia mengajar masyarakat, dia tak terlibat dengan pentadbiran. Bila tak tegur, tengok sekarang macam mana Allah jadikan pada Syria. Musnahkan kemarin dulu 50 orang anak-anak kecil yang dibunuh, yang ditembak, hancur otak ni. Anda tengok mayat yang diangkat tu, Allah belah, kita tengok budak yang kecil, apa dosa dia? Ni nak sebut kenapa dulu ulama-ulama tidak berbicara tentang tegurnya pemerintah. Bila tak tegur pemerintah, inilah jadinya. Demikian kita sebut, bukan nak sebut politik tak, tapi kita nak sebut jangan buat benda yang dihancurkan oleh Allah. Kalaulah kita buat benda ni peringkat yang kedua dah, tak ada dah peringkat yang ketiga. Peringkat teguran Allah yang ketiga apa dia? Dulu maksiat sembunyi, peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua, maksiat dibuat jelas-jelas. Peringkat yang ketiga, di mana Allah musnahkan semusnah-musnahnya. Benda-benda demikian yang terjadi. Yang berlaku tsunami kan, budak-budak yang sedang tidur
malam tu pesta, tidur di tepi pantai. Dalam keadaan tidur tepi pantai, besok Allah datangkan tsunami. Allah musnahkan, tak kira Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, Tok Modim, semua mati. Waktu mana Allah turunkan bala ini sendiri. Ini sama ayat yang kita belajar pada pagi ni. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya'maluna sayyi'at. Hodohnya perbuatan gay, lesbian, homoseksual ni Allah nak sebut hodohnya perangai ni. Allah kata ya'maluna sayyi'at, benda yang keji yang kamu buat. Sebagaimana kita tengok najis. Najis ni keji. Kita tengok tu kita sebut kita sebut benci, tak nak pada benda demikian. Demikian juga dengan fi'il perbuatan ini. Perbuatan betina dengan betina, perangai hodoh ke baik, buruk, dipanggil demikian. Benda ni dipanggil ya'maluna sayyi'at, benda yang keji. Di antara perangai apa dia? Perangai di antara jantan dengan jantan ni, baik ke hodoh, buruk, keji. Ya'maluna sayyi'at, benda yang kamu buat ni benda yang keji. Qala ya qaumi haula'i banati. Nabi Lut alaihissalam ni tunjuk ni kawan aku, dia kata hunna atharulakum. Dia kata anak-anak perempuan aku ni ada kan, Allah bagi pada aku ni anak perempuan. Kamu kahwin dengan anak perempuan aku ni, hunna atharulakum, mereka ni lebih suci di sisi kamu. Maknanya yang sesuai untuk kamu ni apa dia? Perempuan ni. Orang lelaki kamu kahwin dengan perempuan, perempuan kamu kahwin dengan lelaki. Bukannya perempuan dengan perempuan, bukan di antara apa dia, lelaki dengan lelaki, tak. Tapi yang kamu kena jaga yang ni, lelaki dengan perempuan. Sunnah yang Allah susun dalam kehidupan manusia. Kita kata ada seorang budak cerdik, doktor. Dia lepasan dalam bidang doktor ni. Dia berjumpa dengan budak perempuan. Dia kata, Ustaz, ayah dia minta supaya anak kaunseling budak perempuan ni. Doktor yang habis dalam bidang medik ni di Ukraine, tak silapnya. Dia belajar sebut, budak ni balik, dia kata dia duk berkenan dengan perempuan juga. Dia perempuan, dia berkenan dengan perempuan juga. Dia belajar sekolah agama ni. Dia sebut anak-anak, dia kata, Ustaz, dia kata kalaupun saya tak boleh berkahwin di dunia ni, saya nak berkahwin dengan dia di dalam syurga nanti. Siapa yang ajar pada dia ni? Ni budak ni bukan budak sekolah biasa ni, tidak. Sekolah agama. Budak sekolah agama, kemudian belajar dalam bidang medik lagi. Kemudian dia tahu dah di sudut biologi manusia ni, mana ada perempuan dengan perempuan. Allah tak jadikan demikian. Allah tak jadikan di antara lelaki jantan dengan jantan, tak. Allah jadikan di antara lelaki dengan perempuan. Biologi manusia pun demikian. Tapi dia kata, saya tak boleh teringat sangat dengan kekasih dia ni. Bapak dia ni pening kepala. Nak buat macam mana keadaan yang sedemikian rupa pada anak ni, yang perempuan. Seorang ibu yang tangkap anak dia, yang duduk intim dengan di antara perempuan dengan perempuan dalam bilik. Satu bilik, tengok-tengok waktu mana buka, tengok-tengok dua-dua orang telanjang dalam bilik tersebut. Ni bukan budak biasa ni. Ni ibu dia, mak dia dan ayah dia tu terdiam, tak boleh nak kata apa. Ibu dia bawa datang jumpa dengan anak, minta, Ustaz, tolonglah Ustaz. Yang jantan, yang seorang bapa yang berjaya tangkap anak dia lelaki ni dalam keadaan sama-sama dengan jantan. Ni kes ni bukan kes yang direka, tak. Kes ini sedang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ni. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fattaqullah. Lalu katanya Nabi Lut alaihissalam, dia kata apa dia? Bertakwalah kamu pada Allah. Fattaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Wala tukhzuna fi dhaifi. Jangan sekali-kali kamunya buat khianat pada tetamu aku ni, jangan. Kata Nabi Lut tak tahu lagi ni malaikat ni datang ni. Satu anak sebut banyak kali, kalau ada orang yang dakwa dalam hidup kita ni, dia dakwa dia nampak jin, dia nampak itu, dia nampak ini, maknanya kamu ni lebih pada Nabi. Nabi pun tak tahu. Kalau lah ada orang dakwa, dia kata dia boleh tahu dalam tu badan orang ni. Kadang-kadang ada setengah-setengah orang kan, rumah dia terganggu dan sebagainya, dia panggil ustaz-ustaz. Ustaz yang mengaku ustaz, dia bukan ustaz pun. Yang mengaku jadi ustaz ni datang, dia kata dalam rumah ni ada hantu, ada jin, dia sebut. Berapa ekor ada jin dalam rumah ni? Dia kata banyak. Dia kata
Ada lebih kurang 32 ekor dia sebut demikian. 32 ekor ni. Jadi kena bayar fidyah lah sikit. Fidyah nak suruh keluarkan jin. Dia sebut nama istilah fidyah. Dia sebut istilah macam-macam gaya. Bila kita tanya kenapa, macam mana nak kena bayar, ni kes yang berlaku di kalangan kita juga ni. Dia kata kena bayar seekor RM300. Dia kata 300 kali dengan 32 kali sendiri. Lepas tu tuan rumah ni pula, tuan rumah ni dia kata duit tak ada lah cash ustaz. Dia kata duit tak ada cash. Dia kata dia kata kalau tak ada cash pun cek pun saya terima juga. Dia sebut cek pun terima juga. Bayar, sanggup bayar, pergi tunai dulu barulah nak keluarkan. Keluar ke hantu tu? Ustaz tu sendiri hantu senang. Nabi pun tak tahu. Nabi pun tak tahu depan dia ni malaikat. Kita boleh bayang Nabi pun tak tahu. Wala tukhzina fi dhaifi. Kamu jangan buat khianat pada tetamu aku ni, jangan. Jangan kamu buat khianat pada fi dhaifi, tetamu aku ni, jangan. Alaysa minkum rajulun rasyid. Lalu katanya Nabi Lut alaihissalam, kamu ni tidakkah jenis orang yang cerdik? Orang yang cerdik ni, orang yang tidak, kamu ni, cara Nabi Lut alaihissalam guna istilah nak pujuk masyarakat dia ni, jangan buat di antara jantan dengan jantan. Jangan buat kerja-kerja ni, jangan. Dan jangan kamu ganggu tetamu saya ni. Ada 2-3 benda ni sedang berlaku ni. Yang pertama, kamu ni jantan sama jantan. Yang kedua, kamu nak ganggu tetamu saya pula. Tetamu saya ni jangan diganggu. Katanya Nabi Lut alaihissalam sebut, kamu ni tidakkah cerdik? Orang cerdik tak buat kerja macam ni. Macam seorang ibu yang dia pujuk anak dia. Pujuk anak dia kan, bila anak dia nak beli mainan, kita pun sebut pada anak kita. Kita sebut pada anak kita ni, kita sebut pada dia, Muhammad, tidakkah Muhammad ni orang cerdik? Kita sebut Muhammad kan cerdik, mainan kat rumah dah banyak dah kan. Kita sebut demikian, kat rumah tu dah banyak dah. Kita guna orang yang cerdik, dia tak akan beli lagi mainan. Kita guna cara demikian. Dia pun termenung, iyalah dia cerdik, dia tak belilah mainan. Sepatutnya kaedah yang digunakan ini biasa digunakan, alaysa minkum rajulun rasyid. Cara yang digunakan oleh Nabi Lut alaihissalam sebut, alaysa minkum rajulun rasyid. Tak ada seorang pun tak ada ke seorang di kalangan kamu, orang-orang cerdik di kalangan kamu boleh berfikir dengan cara matang dalam nak memberi keputusan ini sendiri. Qalu, tapi mereka menunjukkan kejahilan mereka, kebodohan mereka ni. Lalu mulut mereka kata apa dia? Laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka jawab apa dia? Mereka kata, kamu pun tahu kan wahai Lut, apa yang kami inginkan, apa yang kami, dia kata sungguhnya kamu tahu yang kami ni tak ada keinginan terhadap perempuan. Mereka jawab balik ni, perangai orang yang dipanggil homoseksual ni, lesbian ni, dia jawab terus. Dia kata apa dia? Dia kata kami ni kalau tengok perempuan tak ada perasaan langsung, tapi tengok jantan ada perasaan sikit. Kata-kata baik tengok tunggu kayu, kita sebut demikian. Geram dengan orang yang demikian. Kamu ni dengan perempuan kamu tak ada perasaan, tengok lelaki kamu ada perasaan. Kamu ni sifat kebinatangan ke? Binatang lah kamu ni. Maknanya apa dia? Binatang pun dia tahu lelaki, dia tahu yang jantan, yang betina. Yang kamu ni lebih teruk daripada binatang. Waktu mana tengok orang lelaki, kamu ada perasaan. Kamu lelaki, kamu ada perasaan sama lelaki. Tapi kalau tengok perempuan, kamu tak ada perasaan. Mereka jawab, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Mereka sebut, kata, kamu pun tahu wahai Lut, kami kalau tengok sama-sama lelaki, kami tak ada perasaan, kami tengok perempuan, kami tak ada perasaan langsung. Jawapan ini dijawab sampai hari ini. Orang yang dia sebut dia berkenan di antara perempuan sama perempuan ni, dia kata ni perasaan naluri yang mesti dihormati. Dia kata demikian, yang mesti dihormati. Perasaan, dia kata perasaan orang, perasaan ni kena hormat. Islam tak ajar demikian. Apabila bertembung di antara perasaan dengan syariat, kamu kena tinggalkan perasaan. Tak boleh kita letakkan perasaan. Kan kadang-kadang ni kita kena jaga kaedah kita. Pertembungan di antara syariat dengan perasaan, mana yang kita kena dahului? Kena dahului syariat. Kan ada setengah-setengah orang
dia bersalam dengan di antara lelaki dan perempuan, misal contoh. Kita tanya, kenapa bersalam? Saya tak ada perasaan pun pada dia sebut. Jadi saya boleh bersalam lah dengan dia? Tak, bukan macam tu. Syariat kata kamu tak boleh bersalam. Kamu tak boleh bersalam, maka kamu kena jaga batasan ini. Oh, kalau begitu sikit lagi orang telanjang. Kenapa telanjang? Tak ada perasaan pun dia sebut. Tak ada perasaan pun, jadi telanjang je lah dia tu. Ni pun ada ni PL orang, ada setengah-setengah orang, dia dah tua sangat dah. Berapa ramai dah ibu-ibu yang jumpa dengan anak, dia kata suami dia tak ada perasaan langsung, tak ada perasaan langsung. Tua-tua ni telanjang bogel dalam rumah ni. Boleh telanjang dalam rumah ni. Bila isteri dia tegur, bang, malu sikit pada anak menantu ni. Anak menantu dalam rumah. Katanya suami dia, siapa nak ada perasaan dengan aku yang dah tua ni? Dia jawab. Ni syariat lah bang, kita sebut. Syariat ni dia kena jaga jangan kerana perasaan kita membatalkan syariat. Ni perangai orang sebut ni. Puak-puak yang namakan dengan puak-puak LGBT ni, puak-puak yang jenis demikian ni, dia kata apa dia? Dia kata kita ada perasaan. Perasaan kita perempuan sama perempuan. Irsyad Manji tu, dia kata ulama-ulama ni tak boleh terima. Nabi-nabi tak boleh terima lagi. Yang kena terima apa dia? Quran je, disebut demikian. Kalau kamu boleh terima Al-Quran ni, Quran ajar pada kamu. Nak ajar pada kamu bahawa kalau betul kamu sebut demikian, dia kata kamu belajar bagaimana kaum Nabi Lut ini ya Allah nak musnahkan dengan cara demikian. Ni kerana apa dia? Kerana alasan. Ramai orang yang akan beralasan. Kadang-kadang orang buat alasan. Orang kita ni kan, kalau dia tak nak buat syariat Allah, dia buat 1001 alasan yang dia tak nak buat. Tapi kalau dia kena tahu. Kita ni, kalau kita tahu ni syariat Allah, kita kena usaha 1001 usaha, bukan memberi alasan 1001 alasan, tidak. Orang kita tak nak buat syariat Allah, dia buat 1001 alasan. Kalau kita tanya kenapa tak nak ikut syariat Allah, dia kata zaman sekarang bukan zaman unta, zaman dulu tak apalah disebut. Zaman unta, dia sebut demikian. Kalau kita tanya pada mereka kenapa, dia kata sekarang ni orang semua teknologi moden, orang zaman kemodenan dan sebagainya. Padahal gambaran kebesaran Allah yang Allah ajar supaya kita ni jaga syariat Allah dalam kehidupan kita ni. Allahu Akbar. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka jawab lagi apa dia? Kamu wahai Lut, kamu tahu apa yang kami hendaki. Perasaan kami ni kamu tahu. Kami tak payah syarah lah pada kamu. Kami tak payah bagi tahulah pada kamu. Kamu tahu apa yang ada dalam jiwa kami terhadap sesama kami ini sendiri. Mereka jawab menolak yang dinamakan dengan pelawaan Nabi Lut alaihissalam, supaya jangan kacau tetamu. Tapi kalau kamu nak juga, kamu kahwinlah dengan anak perempuan, jalan penyelesaian dalam agama. Para hadirin sekalian, tengok ya, ayat ni ulama-ulama kata ada 2-3 benda yang Allah nak ajar. Di antara benda yang besar Allah ajar, setiap kali mana Allah tutup satu syariat, Allah larang satu benda, Allah buka jalan yang lain. Nabi Lut alaihissalam, dia ajar pada masyarakat dia, Allah larang kamu di antara jantan dengan jantan, tapi Allah buka perkahwinan di antara lelaki dan perempuan. Dan benda yang Allah buka tu lebih betul dan lebih tepat berbanding daripada yang Allah tutup. Jauh lebih baik daripada benda yang Allah tutup. Biasa nak buat contoh kan, Allah larang minum arak. Allah larang minum arak. Arak dilarang. Kenapa dilarang? Kullu miskirin haramun. Tiap-tiap benda yang mabuk haram. Allah larang arak. Tapi Allah tak larang minuman yang lain selain daripada arak. Allah buka, benda yang Allah buka ni jauh lebih banyak berbanding daripada yang Allah tutup. Allah larang daripada minum arak. Kita nak minum air apa dia? Selain daripada arak, minum lah. Nak minum air bandung, air lacikang, minum apa dia, ABC sampai Z ni, minum. Islam tak larang. Islam membenarkan. Tapi yang Islam larang, jangan minum arak. Yang kamu pergi pandai minum arak tu kenapa? Benda yang Allah larang, satu je Allah larang. Yang kamu sibuk pergi minum yang benda yang dilarang tu kenapa? Kebetulan benda yang dilarang merosakkan. Benda yang Allah buka semua membawa kebaikan. Orang kita zaman dahulu ke zaman sekarang ni, dia nak tunjuk kehebatan dia,
nak tunjuk kebolehan dia dan sebagainya, dia guna apa dia? Di antara caranya dia tunjuk dia boleh minum arak itu, dia boleh minum whisky, dia boleh minum wine, dia boleh minum jenama-jenama arak tu. Dia rasa dia hebat, dia boleh minum arak tersebut. Ini satu kerosakan dipanggil demikian. Allah larang daripada riba. Riba Allah larang, Allah tutup. Tapi Allah buka jual beli. Tengok cara Islam. Islam tutup satu jalan, Islam buka jalan yang lain. Islam ajar cara demikian. Satu, kalau kita larang anak kita, jangan manjat. Kita jangan panjat pokok ni. Kita kena buka jalan yang lain pula. Kamu tak boleh manjat, tapi apa dia? Kamu boleh berlari. Kamu boleh main itu dan main. Buka ruang pada dia. Islam larang daripada kita tutup satu jalan dan kita tak buka jalan yang lain. Tak ada. Semua jalan yang Islam tutup, Islam buka jalan penyelesaian. Itu cara demikian. Ada orang tanya, dia kata kalau kita ikut Islam jadi jumut. Tak jadi jumut. Bahkan kita lebih maju dengan kita mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kata, dia kata kalau kita tutup aurat, nanti susah cari makan. Tak susah pun. Orang yang tutup aurat, lagi Allah tambah rezeki dalam hidup dia. Allah bagi keberkatan dalam kehidupan dia. Sekarang kan kita tengok penyanyi-penyanyi, artis-artis dah mula berubah kan. Dah mula berubah dalam gaya yang baru sekarang ni. Artis-artis semua nak jadi ustazah dah sekarang. Anda sebut banyak kali benda demikian. Artis ni semua boleh ceramah terus. Dulu tak boleh ceramah, tapi bila dah berubah menjadi baik, boleh jadi ustazah terus. Boleh ceramah, boleh mengajar terus. Sebut tentang kebaikan dan sebagainya. Dan kita boleh tengok macam inspektor apa dia? Inspektor Abi Abadin begini. Maknanya apa dia? Berubah dalam hidup. Lepas tu apa dia? Artis ni pun berubah dalam hidup. Yang herannya ustaz-ustaz pula berubah nak jadi artis. Ustaz-ustaz pula nak menyanyi, ustaz-ustaz pula nak berjoget, ustaz-ustaz pula yang lebih-lebih ni, melampau-lampau pula dia panggil. Malu pada artis kita ni. Kemudian qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Nabi Lut alaihissalam jawab. Nabi Lut kata ni PA yang buruk ni. Lalu Nabi Lut alaihissalam sebut, qala law anna li bikum quwwah. Kalaulah aku ni ada kekuatan untuk menolak PL perangai kamu ni. Maksudnya aku ni ada kuasa. Kalaulah aku ni ada kuasa, au awi ila ruknin syadid, ataupun kalau tak ada kekuatan pun aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dapat berlindung kepada kamu dan kepada keluarga yang kuat, tentu aku akan lakukan. Ruknin syadid. Kata Nabi Lut alaihissalam, kalaulah aku ni ada kekuatan nak buang PA perangai kamu, maksudnya apa dia? Aku ni ada kuasa, mampu untuk aku nak mengalahkan kekuatan kamu ni, aku akan buat. Ataupun au awi ila ruknin syadid, ataupun aku diberi keupayaan supaya membina satu kekeluargaan yang baik untuk menjadi contoh pada diri kamu ni, aku akan buat. Tapi sayang, oleh kerana aku ni tak mampu nak buat apa-apa, bila melihat PL perangai kamu ni begini, kata Nabi Lut alaihissalam, aku tak mampu, sekadar aku boleh sebut saja pada diri kamu. Itu dipanggil Islam ni. Kadang-kadang kita ni kena ada kuasa. Kenapa Rasulullah hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah? Jawabnya kerana perlunya kuasa. Kalaulah Rasulullah Islam ni sekadar semayang, maka duduk di Mekah lebih sesuai untuk semayang. Kalau Islam ni sekadar keluar zakat, maka duduk di Mekah lah sesuai keluar zakat. Kalaulah Islam ni sekadar menunaikan haji, maka Islamlah kita, maka di Mekah lah sesuai menunaikan haji. Tapi kenapa Rasulullah hijrah ke kota Madinah, ke kota Yasrib? Yasrib tu bandar yang gersang, bandar yang usang. Yasrib, kota yang tak ada apa-apa. Rasulullah datang berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Kenapa Rasulullah pindah juga ke Madinah ini? Jawabnya kerana Islam memerlukan kuasa. Selagi mana Islam tak ada kuasa, selagi itulah Islam akan dikuasai. Itu dia panggil demikian. Nak tak nak, Islam ni kena ada kuasa. Kalau Islam ada kuasa, kita boleh sebut je. Bila Islam ada kuasa, dia akan jadi macam mana? Kita boleh tentukan, yang ni tak boleh,
Yang ni boleh, yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Ni bulan Rejab, bulan Rejab boleh kita buat program apa dia, bulan solat misal contohnya. Kena arahkan masyarakat supaya memahami tentang solat, kerana kita ada kuasa. Cuba kita tidak ada kuasa, Islam tak ada kuasa, orang buat maksiat, mulut kita je boleh sebut. Kita boleh sebut, kita kata apa dia, alah dosa lah buat kerja macam ni, kenapalah buat macam ni. Kenapa? Kerana kita tidak ada kuasa. Apabila kita tidak ada kuasa, kita akan dikuasai. Orang boleh tahan kita, orang boleh tahan kita. Ustaz ceramah dalam bab ni je, bab ni ustaz jangan ceramah. Orang boleh tahan terus kita, kerana kita tidak ada kuasa. Islam dia perlu ada power. Dia bukan sekadar menyuruh manusia buat baik, bukan sekadar dia suruh manusia buat baik. Wa tanha 'anil munkar, dia kena cegah kemungkaran. Tu nak ajar. Dalam hidup kita ni kita kena faham bahawa Islam tu perlu menguasai, bukan Islam dikuasai. Tengok sekarang kan berlaku di negara Mesir, sedang berlaku pemilihan presiden. Ada dua puak. Satu puak yang memang kroni-kroni Mubarak dahulu. Kemudian satu lagi puak yang disebut dengan puak pembaharuan, yang nak suruh mengubah keadaan Mesir. Dan dua-dua ni apabila berlaku pertandingan pemilihan pusingan yang pertama baru ni, didapati bahawa hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama. Yang nak baik pun ada, yang jahat ni pun ramai lagi. Ramai lagi rakyat dia yang menyokong, yang namakan dengan kroni-kroni Mubarak dahulu. Kena buat pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua ni, dalam pemilihan yang kedua ni, ni penentuan. Kalaulah naik balik kroni Mubarak, menang baliklah Israel. Israel memang dia nak sangat jangan naik gerakan Islam. Jangan. Dia nak supaya apa dia? Yang pastinya yang naik ialah di kalangan puak-puak mereka. Akhirnya umat Islam di Palestin dalam keadaan tertindas lagi. Itu yang kita berdoa sangat. Dan tengok keadaan yang berlaku sekarang ni, supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemenangan pada umat Islam di bumi Mesir, supaya Islam ni boleh menguasai. Apabila puak-puak gerakan Islam ni menguasai, maka umat Islam di Palestin akan selamat. Mudah-mudahan kita akan memberi kekuatan pada umat Islam di Palestin untuk menghalau Israel daripada bumi Palestin itu sendiri. Bunyi macam teroris je pula kita ni. Tapi itulah hakikat mereka. Hakikat yang sekarang ni, kita nampak teroris, mereka nampak baik. Cara mereka ni sendiri. Padahal Israel tu jelas-jelas datang ke bumi umat Islam di Palestin. Mereka yang jelas-jelas datang. Sekarang Israel tak nampak jahat. Yang nampak jahat orang Islam yang nak menghalau dia keluar tu, dia anggap jahat pula. Itu cara demikian. Dan Allah akan bagi kemenangan pada orang Islam yang tabah dalam berhadapan dengan ujian ini. Qalu ya Lut, inna rusuli rabbika lan yasilu ilaik. Lepas pada tengok pertelingkahan yang berlaku ni, akhirnya betul teranglah malaikat. Malaikat ni betul terang kata apa dia? Inna rusuli rabbika lan yasilu ilaik. Dia kata, wahai Lut, sesungguhnya kami ni utusan-utusan Allah yang dihantarkan pada kamu. Sekali-kali lan yasilu ilaik, sekali-kali mereka tidak mampu untuk mengganggu kamu itu. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Dan kami ni, saatulah kami ni datang untuk membawa keluarga kamu dan pengikut kamu di akhir malam. Kemudian minal lail wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Jangan seorang pun waktu mana lari keluar ni, kami ni datang, katanya malaikat-malaikat sebut, dia kata kami datang tujuan untuk keluarkan kamu malam ni. Malam ni kita akan keluar daripada kawasan ini, kerana besok Allah Subhanahu Wa Taala akan turun bala. Waktu mana keluar daripada bumi ni, di waktu mana kita keluar ni, kita keluar dengan pengikut-pengikut kamu. Kami datang untuk tujuan keluarkan keluarga kamu dan juga pengikut kamu daripada bumi ini. Waktu mana berjalan tu, wala yaltafit, jangan seorang pun berpaling. Jangan seorang pun berpaling tengok rumah ke, tanda sayangnya tengok rumah. Ataupun jangan seorang pun yang rasa perasaan teringat pada keluarga masing-masing. Berjalan tu tegas, berjalan
illam ra'atak. Tak ada seorang pun yang dia kata wala yatafid minkum ahadun, tak ada seorang pun pengikut kamu yang tertinggal kecuali seorang je kamu boleh tinggal. Siapa? Isteri kamu. Dan isteri jahat, isteri ni jahat dipanggil demikian. Oleh kerana isteri jahat, maka kamu tinggal isteri kamu. Lagi tinggalkan, kita tinggalkan, innahu musibuha ma asabahum. Kenapa dijawab, kenapa isteri kamu kena tinggal? Kerana isteri kamu ni akan ditimpa musibah sebagaimana mereka yang akan dikenakan musibah besok hari. Orang lain akan kena, isteri kamu pun tak kena. Kenapa isteri kamu ni? Ini pengajaran. Ulama kata diajar. Kalaulah kita diberi dalam hidup kita ni suami yang soleh, untung dan syukurlah kita pada Allah. Jangan buat maksiat dengan apa yang dibuat oleh yang suami kita ni taat, tiba-tiba kita buat maksiat. Jangan. Dalam hidup kita ni dah suami kita ni dah dia taat dah, patutnya kita menumpang lah. Patutnya isteri Nabi Lut ni dia menumpang lah. Tapi tak, dia pula yang jadi batu apinya, dia pula yang jadi SB dalam rumah tangga panggil. Yang jadi jahat dalam rumah tangga ni nak buat khianat dalam rumah tangga tersebut. Lalu katanya malaikat, innahu musibuha ma asabahum. Isteri kamu ni akan ditimpa azab. Yang timpa azab kerana di saat mana turunnya azab nanti, inna mau'idahumus subh. Bila janji ini akan sampai? Waktu mana subuh keesokan hari. Subuh besok akan datang bala. Bala ni mula akan turun. Alaysa subhu biqarib. Tidakkah subuh ini akan dekat dan dekat dalam hidup kamu? Sentiasa dekat dan sentiasa dekat. Maknanya kemenangan Islam ni terlalu hampir dalam hidup kamu. Di waktu mana kemenangan Islam, macam mana Allah tunjuk kemenangan Islam? Allah tunjuk kemenangan Islam ni melalui cara sama ada Allah ganapkan bangsa ini, kaum ini. Allah ganapkan seranak-ganapnya, lalu Allah tinggal orang-orang yang saleh. Kalau Allah tinggalkan orang yang saleh, kemudian ataupun Allah Subhanahu wa taala ganapkan yang namakan dengan apa dia? Allah jadikan dengan kemenangan Islam itu menguasai terhadap orang-orang yang berada di bawah ini sendiri. Alaysa subhu biqarib. Tidakkah kedatangan waktu subuh itu dekat dalam hidup kamu ini? Lalu falamma jaa amruna ja'alna aliha safilaha. Ketika mana datangnya azab kami jadikan kaum Nabi Lut itu, bumi ini Allah balikkan bumi. Ja'alna aliha safilaha. Yang berada di bawah diterbalikkan ke atas. Allah balikkan muka bumi ini. Wa amtarna 'alaiha hijaratan. Kami balikkan bumi ini. Kita tak boleh nak bayang macam mana Allah nak balikkan bumi ni. Allah gerakkan bumi yang tak bergerak ni, tiba-tiba terbalik. Apabila terbalik saja bumi ni, wa amtarna 'alaiha hijaratan. Di waktu itu kami turunkan air hujan batu. Hujan batu tu, batu-batu yang turun pada mereka, min sijilil mandud. Dalam keadaan batu daripada tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi kena pada mereka. Maknanya tak ada seorang pun boleh selamat dah. Sebagaimana kalau kita tengok air hujan yang turun, kita duduk kawasan tu, duduk tengah padang, air hujan turun, ada seorang yang selamat? Tak ada. Mesti kena titikan itu. Batu yang turun tu min sijil, daripada api yang dibakar dalam neraka Allah, kemudian turun sebagaimana kita baca dalam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sama je. Nabi Lut alaihissalam, di kalangan kaum Nabi Lut ni Allah nak musnahkan mereka macam mana? Allah jadikan di waktu mana dalam keadaan ini Allah balikkan bumi ni terbalik. Dalam masa yang sama Allah turunkan air hujan batu. Hujan batu tu pula daripada tanah yang dibakar. Tanah yang bakar, kena seorang terbakar habis dah, masing-masing mati. Kemudian musawwamatan inda rabbik. Yang ni merupakan tanda-tanda yang datang daripada Tuhan kamu. Wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Dan saat itu tidak ada lagi orang-orang zalim yang mampu untuk melarikan jauh daripada kezaliman yang mereka lakukan ini sendiri.
Inilah ayat yang kita belajar pada pagi ni. Mudah-mudahan ayat yang kita belajar pada pagi ni dia akan membawa pengertian yang besar dalam hidup kita, supaya kita ni tak terlibat dengan benda-benda yang keji yang berlaku di kalangan kaum Nabi Lut alaihissalam, dan kita di kalangan orang yang saleh dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ini sendiri. Mudah-mudahan daripada ayat itu insya-Allah kita akan sambung pengajian ni pada minggu yang akan datang nanti, dalam ayat cerita Nabi Syuaib alaihissalam pada pengajian yang akan datang nanti insya-Allah. Hari Senin tak ada, tapi hari Selasa tu ada lah insya-Allah. Hari Selasa ni. Besok dia insya-Allah. Ada soalan, saya ingin bertanya, bayi yang baru lahir meninggal, perlukah dibuat akikah? Yang dia lahir kemudian dia hidup, ada setengah ulama kata tak perlu nak buat akikah, ada setengah ulama kata buat akikah. Bagi ana kata buatlah akikah. Buatlah akikah kerana dia sudah berpeluang untuk dia ni hidup di atas muka bumi. Maka buatlah akikah. Kecuali kalau dia meninggal dunia dalam keadaan dalam perut lagi, keluar-keluar tu dah meninggal dunia dah, tu lain. Ulama kata tak perlulah. Tapi kalau sekiranya dia ni lahir kemudian dia menyawa, sempat dia menyawa dan sebagainya, maka di waktu ini kita buatlah akikah untuk diri dia. Ada pengamal perubatan tradisional tidak membuat perubatan pada hari Jumaat kerana beliau pergi ke Mekah pada hari Jumaat dan balik pada hari Sabtu. Beliau akan berubat orang pada hari Sabtu selepas asar. Soalannya, bolehkah kita berubat dengan mengamalkan demikian? Kalau ada amalan-amalan tertentu tak payahlah. Dalam berubat ni dia tak ada masa, tak ada ketika, dan tak ada pantang-pantang dia. Pantang buat maksiat tu lain. Tapi kalau dia kata boleh nak berubat dengan saya, tapi kena bayar 25 sen, 25 sen, kena bawa duit 25 sen, duit 5 sen, 5 sen, 5 sen. Tu ada benda tu. Ada benda. Ataupun nak berubat dengan saya boleh, tapi kena tunggu lepas pada tenggelam matahari. Tu ada benda tu. Ada benda yang dia belum. Ataupun dia kata balik dululah, malam ni ada orang datang mengurut, dia sebut. Malam tu kita pun terasa kena urut kat kaki kita. Ataupun ada setengah-setengah orang, dia kata balik dululah, malam ni ada orang urut, dia pun duduk tidur, dia kata tidur terlentang, tengok perut dia kena urut, perut dia urut, dia betulkan. Ada ni kes yang berlaku, bidan-bidan dan sebagainya. Pun sama juga. Maka tak payahlah, kerana dia sedang mengamalkan amalan-amalan yang dilarang dan dikeji dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.